Ta'ala, awal kita laungkan laungan keramat takbir. Biar bergema, takbir. Kurang. Takbir. Alhamdulillah. Seronok tuan-tuan sekalian. Dah rasa macam bukan esok raya, esok raya. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Pihak majlis merakamkan penghargaan. Terima kasih atas kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, memilih Markaz Ummah sebagai lokasi program kita pada malam ini, yang kita rindukan program bersama dengan pimpinan pusat. Dan program kita disebut Forum Ramadan, yang membicarakan tentang ucapan dasar Presiden PAS dalam muktamar yang berlangsung, yang ke-67 berlangsung berapa bulan yang lalu. Hadir dalam muktamar itu perwakilannya daripada kawasan hanyalah yang dipertua kawasan. Sementara tuan-tuan kita berhimpun di satu tempat secara hybrid. Sudah tentu banyak perkara yang sedang dan telah dilontarkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Presiden. Langkah-langkah cabaran serta tindakan yang akan kita lakukan. Dan tuan-tuan sekalian, sebab itu forum kita pada malam ini, kita tidak hanya duduk santai bertanya jawab soalan, tidak. Kita buka ruang luasnya kedua ahli panel pimpinan kita. Fadil Ustaz Yahya mungkin mengupas dari sudut konteks di wilayah persekutuan. Apa boleh, sedang dan akan kita lakukan, dan apakah arahan kerja langsung untuk kami ahli di peringkat PAS wilayah peringkat Titi Wangsa. Manakala Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, amanat daripada pimpinan pusat. Karena kita tahu banyak perkara yang telah dan sedang berlaku dalam negara kita. Raya negeri telah berlangsung, Raya negeri Johor telah pun berlangsung, dan apakah yang akan berlaku tak lama lagi? Apakah yang cabaran-cabaran yang perlu kita lakukan dalam menghadapi pilihan raya tidak lama lagi? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, di akhirnya tuan-tuan sekalian, ada perkara besar yang ingin kita lakukan. Kita ingin pimpinan kita melancarkan dana kompleks pendidikan PAS Titi Wangsa yang disebut sebagai PADU, bernilai RM 3 juta. InsyaAllah malam ni akan kita sempurnakan. Tuan-tuan, simpan duit siap-siap. Duit siap-siap berapa nak keluarkan malam ni, kerana ni malam Ramadan. Nak program macam ni tak tahu bila lagi nak buat. Sebab Nabi SAW kalau bab Ramadan sedekah, Nabi ditanya ai sedekah ajra, Nabi sebut afdal, Nabi sebut sedekah di Ramadan. Sedekah paling afdal Nabi sebut sedekah bulan Ramadan. Ibnu Abbas menyebut tentang Nabi SAW, bab sedekah adalah Nabi sedekah banyak, di khususnya di bulan Ramadan. Sedekah Nabi ibarat angin yang bertiup. InsyaAllah di akhirnya kita mahu sebutkan pelancaran dana kompleks pendidikan PAS Titi Wangsa. Jadi tanpa membuang masa, dengan ini saya persilakan Al-Ustaz Azhar bin Yahya, Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan, untuk menyampaikan ucapannya dan juga nasihat yang berguna untuk kita. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن إلى يوم لا ريب فيه. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا
kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum lakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada majlis yang juga yang ketua PAS Kawasan Tewangsa, merangkap Setiausaha Dewan Ulama PAS yang diraikan tetamu khas kita Ustaz Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Presiden Timbalan Presiden PAS, yang merupakan juga Menteri Alam Sekitar dan Air, seluruh kemungkinan Dewan Harian PAS Melaka, Dewan-Dewan, kawasan-kawasan, sidang pun, dan seluruh muslimin yang berada di bumi berkat, bumi wakafan, dan juga di alam maya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan yang terbaik, kita berada di malam yang terbaik, malam yang merupakan malam yang sangat-sangat diberkati oleh Allah, yang merupakan hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Penghulu bagi segala hari ialah hari Jumaat yang bermula azan tadi. Bukan semata-mata pada malam dan hari yang berkat, kita berada pada bulan yang sangat hebat. Maka gabungan segala keberkatan, mudah-mudahan Allah berikan keberkatan itu bukan semata-mata pada bulan, tapi pada kita yang sedang menikmati kehadiran bulan yang ditunggu-tunggu dengan doa sepanjang 3 bulan. Kita sentiasa berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Maka kita dah sampai Ramadan Al-Mubarak. Maka pada bulan ini kita didatangkan lagi dengan keberkatan seterusnya. Pimpinan kita datang ke tempat ini, dan semua ahli-ahli yang dapat bersama secara fizikal atau secara maya, alhamdulillah dapat datang ke markas ini sebagai penglihatan yang terakhir kepada markas ini. Lepas ni kita bukan tak nak lihat dah, memang kita nak lihat terus. Bukan sebab nak menghilangkan kenangan, tapi kita nak melihat yang lebih besar lagi. Kita tinggalkan yang lama-lama ini bukan sebab dia tidak berharga, sebab kita nakkan lebih berharga lagi. Tuan-tuan, ini mercu tanda kepada PAS Wilayah Persekutuan. Kita membincangkan untuk kita menjadi kerajaan, sebahagian daripada kerajaan yang meminta Malaysia. Maka perlambangannya itu mesti hebat. Bukan semata-mata kehebatan duniawi perlembangannya, tapi juga pengisiannya. Dan insya-Allah PAS dengan pengisian tarbiyah, siasah dan juga dakwah, insya-Allah akan hebat. Dan tempat pun mesti hebat. Maka sebab itulah kena tanamkan pada diri tuan-tuan dan puan rahimakumullah untuk kita memastikan PAS Titiwangsa dapat merealisasikan bangunan 3 tingkat di tempat ini, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah ketika ini bukan kita mementingkan madiyah, kita tidak pernah lupa dengan ucap tama Datuk Fadzil Nur yang meletakkan, menyanggah fikrah madiyah. Itu telah kita tanamkan setanam-tanamnya, dan kita hidup suburkan dalam jiwa kita menyanggah fikrah madiyah. Tapi perkara maddi ini perlu juga diwujudkan.
sebagai tanda di Kuala Lumpur untuk memberikan keyakinan yang lebih kuat lagi kepada masyarakat. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, tokoh-tokoh sabikun kita yang telah pun meninggalkan kita, antaranya Ustaz Amaluddin Darus, pernah menyebut, sekiranya PAS nak memerintah Malaysia, maka bandar-bandar terutama Kuala Lumpur mesti dipastikan dapat kemenangan pada PAS. Pada hari ini memang kita tahu kita tak pernah menang. Pilihan Raya 14 kita bertanding 9 parlimen, 99 menang dalam harapan. 99 kita kalah dari segi kursinya. Tapi alhamdulillah, buat pengetahuan Timbalan Presiden yang memang dia tak tahu, dan buat pengetahuan semua, walaupun kita kalah pada 995, saya ingat tarikh sebab saya kalah 995, tapi sebenarnya kita mempunyai kemenangan yang sangat hebat. Di tengah-tengah manusia semua memberikan fitnah yang cukup hebat pada PAS dengan 10 jutanya, dan kita pun terkena juga angin perubahan. Jadi tiba-tiba kita masih mampu lagi mendapat jumlah undi yang sangat-sangat, saya rasa baik dah. Pertama, wang deposit tak hilang, tu satu tanda aras. Yang kedua, dapatlah juga satu perkara yang melibatkan bilangan yang okey juga. Tempat yang paling keras kat Malaysia, Batu, dapat 10,000, okey lah tu. Dan keadaan pelbagai tekanan, pelbagai konspirasi berlaku dalam pilihan raya tu. Jadi sebenarnya kita menang. Kita menang selaku kuasa politik yang baru nak bangkit. Walaupun baru tu dah lama dah persatuan ni, tapi itulah hakikatnya. Kita menang dalam keadaan musuh terlalu berkecamuk, tapi bila kita teruskan perjuangan, itulah kemenangan. Bila kita berani diarahkan oleh Presiden bertanding, masa arahan tersebut 3 bulan saja. 3 bulan itulah kemenangan kita mengusun segala-gala jentera dalam tempoh 3 bulan. Akhirnya kita bersama dalam kerajaan ini dan kita buat yang terbaik. Oleh kerana PAS Sulawesi Persekutuan atau Sulawesi Persekutuan ini tidak ada parlimen, tidak ada DUN. Kita hanya ada parlimen, DUN tak ada. Tapi kita ada MPP. Maka setiap parlimen ada 6 MPP. Alhamdulillah, kita berkongsi dengan kawan-kawan kita. Ada tempat yang kita dapat 2, ada tempat kita dapat 1, ada tempat satu tempat ialah dapat 3. Tu Batu ialah tempat keras, dia kena lebih sikit. Jadi tuan-tuan dan puan rahmatullah, tahniah kepada sahabat-sahabat kerana telah pun memainkan peranan yang sangat penting. Dan feedback yang kita dapat, masyarakat merasai kewujudan MPP itu. Allah takdirkan kita memegang MPP di waktu pandemik, dan pelbagai bantuan kita dapat dan kita salurkan terus tanpa menyelinapkannya di poket-poket, walaupun poket kita banyak. Dan alhamdulillah, ini menjadi satu perkara yang memberikan satu kepercayaan dan nilai besar kepada masyarakat. Jadi di sinilah kita orang PAS kena berikan satu perkara yang paling hebat yang kita ada. Kita ada apa sebenarnya? Ahli PAS kadang-kadang dia tak perasan. Dia ada satu benda yang sangat hebat. Dia meneruskan kerja buat Rasulullah. Rasulullah masa mengajak manusia kepada Islam, orang tolak syariat, orang tolak akidah. Tapi satu perkara orang terima. Bila Rasulullah ajak kepada akidah dan syariah, orang tolak. Tapi bila Rasulullah tak ajak pun, tapi mereka menerima Rasulullah dalam satu perkara, iaitu akhlak.
dalam perkara akhlak. Bahkan akhlak ini benda besar dalam Islam. Islam terdiri pada akidah, syariah dan akhlak. Banyak manusia membincangkan akidah dan syariah saja. Tak ramai membincangkan segmen yang ketiga, akhlak. Segmen akhlak inilah yang kita kena betul-betul gemblengkan. Syariah nak menggemblengkannya ada banyak lagi red tape sambil kita punya player sedang melaksanakannya. Tapi satu perkara yang memang telah pun ada, iaitu perkara yang disebut sebagai akhlak. Akhlak inilah zaman Rasulullah lagi Rasulullah tanya pada orang-orang musyrikin Mekah yang telah pun dihimpunkan di Bukit Safa. Maka bila Rasulullah tanya, kalau aku katakan di sebalik bukit ini ada manusia nak menyerang kamu, kamu percaya tak? Mereka semua percaya, tuan-tuan. Sebab Rasulullah tak pernah menipu. Nama Rasulullah itu mereka bagi Al-Amin. Bukan sekadar kita belajar sifat Rasulullah itu amanah, tapi mereka bagi nama Al-Amin pada Rasulullah. Bukannya Rasulullah suruh panggillah aku Al-Amin. Tak. Mereka yang menamakan Rasulullah dengan gelaran Al-Amin. Bahkan mereka sendiri kalau ada harta, dia tak simpan pada kawan-kawan dia. Dia tahu ni muka ni perompak penyamun sumpah aku je. Dia bagi kepada Rasulullah, kau nak simpan. Sebab mereka berjalan, berniaga. Allah sebut dalam Quran, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Memang mereka berjalan utara selatan berniaga. Bila mereka berniaga, maka harta mereka disimpan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah ada bisnes. Bisnes Rasulullah ialah bisnes wadi'ah. Itu konsep yang digunakan sampai sekarang, wadi'ah di bank. Maka Rasulullah membuat konsep perniagaan Rasulullah, simpanan barang-barang. Maka bila sebut wadi'ah, simpan barang, bisnes, talking business. Berarti bisnes, maka Rasulullah kenakan charge. Maka Rasulullah itu bukan makhluk yang miskin, makhluk yang menghabiskan harta orang perempuan. Banyak orientalis telah pun menyelewengkan sejarah, mengatakan Rasulullah makan harta Khadijah. Rasulullah ni miskin, diburuk-burukkan. Seolah-olah Rasulullah itu miskin, padahal Rasulullah bukanlah seorang miskin. Kalau buka dalam Rahikul Maktum, terbitan Yadim, Rasulullah sewaktu memberikan mas kahwin kepada Siti Khadijah, Rasulullah beri sebanyak 20 ekor unta. Seekor unta RM15,000. Unta Australia tangkap bawa sini, RM15,000. Kali dengan 20, maksudnya RM300,000. Agak-agak muslimat ada siapa bagi mas kahwin RM300,000 kat sini? RM300,000 pun muju, RM3 juta pun payah. Rasulullah bagi pada Sayyidina Khadijah RM300,000. Bermaksud Rasulullah bukan miskin. Di sinilah dakwah tu sentiasa berlaku. Kitalah mereka yang kena jual Nabi Muhammad. Sebab itulah wilayah letakkan kajian surah yang perlu dibuat sepanjang Ramadan ialah surah Muhammad. Kaji kita Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita tak pernah kaji pun siapa idola yang kita sanjung-sanjung. Bahkan kita termakan dengan penulisan orientalis. Tuan-tuan rahimakumullah. Jadi Rasulullah berjaya menarik perhatian orang-orang musyrikin dengan akhlak Rasulullah. Maka Rasulullah dipercayai oleh orang-orang musyrikin dengan akhlak Rasulullah, walaupun Rasul ditolak dari segi akidah dan syariah. Dan kita juga sedang melalui atau telah melalui perkara yang sama. Orang lain dia tak percaya kawan dia. Cuba kalau anak dia beranak, cucu beranak kan, dapat cucu atau dapat anak. Kalau ada, boleh sebutlah parti kan, pemimpin A, kalau bahagian A, pemimpin cabang A dan YDP cabang A, kawasan A, agak-agak dia nak panggil siapa untuk tahniah anak dia? Tuan-tuan, tobat lohum dia takkan panggil yang lain.
dia akan panggil orang PAS juga. Cuma saya tak berapa nak suka lah mentahnik orang lah. Saya akan lari juga, melarikan diri. Sebab jari saya besar. Kalau tuan tak apa. Kalau saya jenuh tuan, budak tu nak masuk ni lah jenuh. Kena letak dulu air zam-zam. Dah basah mulut budak tu pula. Tahnik. Jadi tak payah jumpa saya lah. Tapi ramai juga datang ke rumah, datang ke tourism, bawa anak, tak apa kita tahnik je lah. Tapi anak tu kena bangunkan, jangan. Jadi sebab kena besar masuk dalam mulut dia. Jadi tuan-tuan dan puan rahmatullah, sebab itulah kita ada selling point yang sangat hebat. Jadi kena sedar. So di situlah kita marketkan. Bila kita marketkan akhlak ini, maka kita kena betul-betul buat. Bila jadi ompah, rokok jangan di mulut. Kau nak isap rokok juga, carilah tempat yang tak ada orang. Mana tempat dekat, pandai-pandai dah cari. Sebab macam-macam nak isap rokok kan, pandai-pandai dah cari. Dan akhlak kita lah kita nak berikan pada mereka. Sebab di situlah tarikan yang ada, tak ada pada orang lain. Begitu juga dengan menceritakan integriti. Integriti ni benda besar. Tak semua orang boleh sebut tentang integriti. Maka sebab itulah kita nak jual benda rare. Bila kita jual benda rare, kita kena jadi benda tu dulu. Dan Alhamdulillah, 3 negeri yang kita pegang sangat-sangat integritinya tinggi dan mempunyai akhlak yang terbaik. Sebab itulah ahli PAS kena datang usrah, kena datang program tarbiyah dan ambil maklumat-maklumat di situ. Bertindak sebagai seorang ahli PAS dengan dasar PAS. Barulah kita akan tahu. Tapi kalau kita bertindak sebagai ahli PAS tapi cara bertindak orang lain, tak boleh. Dia kena bertindak sebagai ahli PAS, melihat suatu benda sebagai ahli PAS. Kalau dia ahli PAS tapi dia bertindak bukan sebagai ahli PAS, dia akan bertikar, kenapa bagi tongkat pada UMNO. Tak, kita bukan nak bagi tongkat pada UMNO, tapi kita nak hulur tangan pada dia supaya kita dapat bawa semua manusia termasuk dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Kenapa mesti nak bawa bersatu sekali? Tak, kita bukan nak bawa bersatu sekali, nak bawa sekali dengan pan-pan sekali. Sekiranya dia sanggup untuk meninggalkan DAP yang dicintai. Maka sebab itulah PAS nak buat gagasan penyatuan ummah. Bukan satu benda yang kecil, tapi gagasan penyatuan ummah. Dan ianya masih kekal dalam gerak kerja yang diarahkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Jadi itu sebagai beberapa perkara lah yang saya nak sentuh sedikit saja. Sebab kita nak beri ruang seluas-luasnya kepada Al-Fadil, Tuan Guru kita, Timbalan Presiden PAS. Banyak mutiara-mutiara kita nak dengar. Sebab tuan-tuan pun selalu boleh datang setiap hari Khamis minggu pertama ke Darul Ummah. Ada kuliah saya di sini. Dan yang tak biasa datang kena biasa-biasa kan. Datang kita ke program. Dan insya-Allah kali ini kita nak bagi floor ni secara lebih luas lagi kepada yang bahagia Datuk Seri Tuan Ben Tuan Man. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala berkati laluan yang beliau sedang bawa kita. Mudah-mudahan kita semua dapat laluan terus ke syurga Allah, sambil itu dapat bawa Malaysia ke jalan yang terbaik. InsyaAllah masanya sangat-sangat hampir. Kita berada di ambang kemenangan. Maka sabar meniti jadual-jadual kemenangan itu. Kalau kita tak sabar dalam meniti jadual kemenangan, maka kita bimbang ramai yang gugur. Sahabat Rasulullah tunggu tahun pertama Islam, kedua Islam, ketiga Islam, sampai 13 tahun ke-13 Islam. Rupa-rupanya makin teruk kena kemuncak tu barulah bermula kemenangan. Selepas 13 tahun, selepas melalui kemuncak, rupa-rupanya bila satu benda dah sampai kemuncaknya orang nak bunuh Rasulullah. Tak ada siapa nak bantu Rasulullah. Maka kita akan sampai kemuncak itu. Dan ketika kemuncak itu tak ada siapa nak bantu kita melainkan Allah SWT semata-mata, dan kekuatan dalaman kita bersama pimpinan kita. Dan ketika itu kita, pimpinan kita, hanya ada Allah yang akan membantu.
ketika itulah pintu kemenangan akan dikuak, tuan-tuan. Percaya tak percaya. Dan saya pernah lihat pintu itu. Bila Tian Chua digugurkan kelayakannya, maka ramailah, YB lah kawan aku ni. Ramai dah nampak YB lah Ustaz Azhar, sebab Tian Chua dah disqualified. Yang ada 2 orang tu, budak Hindu 2 orang tu, seorang memang dia tak boleh terima kan. Yang budak Hindu tu baru saja nak masuk-masuk, saja main-main aja. Seorang lagi BN. Maka diorang nak letak saya sebagai calon yang akan diberi sokongan. Maka pintu kemenangan tu nampak dah. Dah terbuka dah pintu tu. Bila nak masuk dia tutup balik. Allah bagi tengok je dulu. Nampak kan? Ingat batu tak boleh menang ke? Kalau Allah tak bagi menang, menang. Tapi Allah bagi tengok pintu tu terbuka aje. Masuk 4-5 hari sebelum nak Hari Raya, maka PKR letakkan calon dummy perabakaran. Dia pujuk-pujuk kawan tu jadi calon dummy. Maka tak jadilah benda tadi, tak jadilah nak menyokong saya. Jadi pintu tutup balik. Jadi Allah dah tunjuk lah. Kalau Allah kata kun fayakun, tu'ti mulka mimman tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah boleh bagi siapa saja. Dan tiada mustahil dalam perjuangan. Oleh itu buat kerja kita, jangan buat kerja Tuhan. InsyaAllah teruskan segala gerak kerja kita di peringkat tarbiyah 30%, di peringkat kawasan, dalaman, dan 70% dakwah dan siasah dengan masyarakat luar. Dah sampai masanya untuk kita banyakkan engagement masyarakat luar. InsyaAllah terima kasih kepada PAS Setiawangsa di atas program dan juga ruang yang diberikan. Dan terima kasih juga pada Datuk Seri Tuan Bren Tuan Man kerana datang dan sudi untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Aku lupa li hazan astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar bin Yahya, Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan, di atas ucapan beliau sebentar tadi. Banyak pesanan dan tindakan yang perlu kita ambil dalam menghadapi pilihan raya umum yang terdekat, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ucapan dasar Presiden bertemakan Islam menyatukan ummah. Dalam buku ucapan tersebut disamerikan ada 3 poin besar. Yang pertama, ringkasnya menyatakan tentang prinsip penyatuan ummah. Di bawah sub-sub topik kecil ni ada tajuk adil kepada semua, satu keluarga Islam memimpin. Yang kedua, peranan PAS sebagai pendamai. Hala 7, muafakat politik PRU ke-15. Tawaran PAS membina integriti negara dan rakyat. Negara berkebajikan memberi berkat pendidikan politik kepada anak-anak muda, terutamanya undi 18. Penyatuan ummah di peringkat antarabangsa. Dan poin yang paling akhir itulah yang sangat penting, iaitulah arahan kepada jentera PAS. Ada perkara 1 hingga 7, antara lain ialah disebut pertama sekali bertakwa kepada Allah, yang kedua setia dan taat kepada parti dan kepimpinan, ketiga pengukuhan parti, 4 pemantapan tarbiyah, kelima pemantapan organisasi, yang keempat aktifkan jentera pilihan raya akar umbi, dan yang akhir sekali persiapan calon bergaul. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita ingat Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man akan rangkumkan semua sekali apakah sebenarnya yang digagaskan oleh Yang Berhormat Tan Sri Presiden untuk tindakan kita. Dan yang kedua tuan-tuan sekalian, sebelum saya menyerahkan mikrofon ini untuk ceramah daripada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, nak maklumkan tentang markas ini. Tadi telah disebutkan Al-Fadhil Ustaz Azhar. Mungkin inilah panorama akhir kita melihat di markas. Lepas ni kalau nak gambar-gambar puas-puas, sebab lepas ni akan menjadi kenangan indah, memori kita bersama. InsyaAllah kita dalam proses akhir dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Lepas ni kalau lulus, insyaAllah lulus, akan diruntuhkan dan akan dinaikkan kompleks setinggi 3 tingkat.
Ada 3 tingkat. Di bawah kita buat sekolah, kita gantikan sekolah rendah Serasiat Ummah yang diletak di Kampung Pandan sana, yang telah berusia 30 tahun. Tak boleh besar dah. Jadi kita nak pindahkan di sini, dan kemudian kita akan mengadakan tahfiz di sini serta pasti. Dan di bawah ni ada dewan besar insya-Allah yang boleh memuatkan lebih kurang 500 orang. Agak-agak je lah, sambil bersila boleh 500 orang insya-Allah. Dan kita nak jadikan seperti mana disebut Ustaz Azhar tadi, inilah benchmark, landmark kepada PAS wilayah persekutuan insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, bukan setakat itu, Titiwangsa juga menjadi pusat dakwah. Ustaz Ma'ali kita telah mengislamkan ramai orang di sini. Ustaz Azhar pun telah ramai mengislamkan orang di sini. Saya petang tadi ada orang yang hubungi saya sebut nak masuk Islam. Seorang maknya masuk Islam. Saya kata datang, cuba tengok ramai orang, tugas keselamatan kata tak jadi. Postpone 11 bulan. Kalau tak tuan-tuan, kita menyaksikan majlis syahadah pada mana. Kerana ini kita nak jadikan pusat dakwah kompleks PAS atau Titiwangsa Pendidikan PAS Titiwangsa insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menyampaikan ceramah, seterusnya melancarkan dana kompleks pendidikan PAS Titiwangsa Padu. Dengan segala hormat dipersilakan. Takbir. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qala Allah innahum fa in baqat allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Astagfirullahal azim. Pada majlis bahagia Fadil Ustaz Azhar Yahya Suruhjaya pada program PAS pada Persekutuan, Timbalan Suruhjaya bahagia Fadil Kamal Zaman Muhammad dan juga Tengkuasa Kerja PAS Pusat, Fungsi Lujnah NGO dan Timbalan Pengurusi kepada Lujnah Pemberkasaan Parti PAS Pusat, bahagia yang Tengkuasa PAS yang dapat bersama pada malam ini pada Ustaz Ali selaku Usaha Perhubungan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, alhamdulillah, semua kita rindu untuk berada dalam majlis macam ini. Kita dah 2 tahun tak berjumpa. Jumpa online ni macam makan nasi tak ada gigi. Tapi alhamdulillah, bila orang tua pesan sayangkan anak, tangan-tangankan, sayangkan isteri, tinggalkan. Bila lama tak jumpa, sekali-sekala tu lain macam jumpa tuan-tuan. Yelah, jumpa sebelum ni belum jadi menteri. Saya pun tak sangka tiba-tiba macam mana boleh jadi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak buat sesuatu sia-sia. Lazi dalam Quran Allah yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mereka yang mengasihi Allah sama ada waktu berdiri, waktu duduk, waktu baring, lalu dia memikirkan kejadian langit dan bumi. Tengok langit, tengok bumi, tengok alam sekitar saya sekarang, tengok alam sekitar, tengok air, tengok segala-galanya. Yang keluar pada mulutnya apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Maha suci Engkau ya Allah, kamu tak buat sesuatu itu secara batil, sia-sia. Sesuatu yang Allah buat mesti, cuma ilmu kita yang sangat cetek yang menyebabkan apa hikmahnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut, innallaha la yastahyi an masalan ma ba'ud. Allah tak malu mencipta nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk. Kadang-kadang kita fikir, buat apa Tuhan buat nyamuk? Apa faedah nyamuk? Allah kata Allah tak buat sia-sia. Ya, tuan-tuan tahu dengan sebab ada nyamuk, beribu dapat peluang pekerjaan. Kilang nyamuk, kilang jual buat nyamuk, buat kelambu, buat semburan nyamuk. Dan berapa ribu orang dapat PhD sebab Allah benda sia-sia. Hatta penyakit tunjuk bahawa manusia sebenarnya kamu tak ada kuasa. Allah hantar seluruh dunia hilang ego. Negara yang rasa hebat, teknologi yang rasa canggih, korporat yang rasa hebat, habis semua. Hotel nak jual, kapal terbang nak jual, tuan nak beli, sekejap je. Yang kata siapa itu mereka. Anu kata di Israel buat, Israel begitulah. Di sebalik fenomena yang menjadi satu riset semula, bumi ini satu fenomena yang tak pernah 20 tahun tak berlaku, tiba berlaku lepas COVID-19, di mana tumbuhan mula hidup di Antartika, hijau mula hidup, dan cuaca alam jadi baik. Kenapa? Berjuta kenderaan tidak bergerak di menyebabkan semua tu fenomena ini, dan alam sebenarnya menjadi baik. Bagi alam lah, bagi manusia teruk lah. Ya. Tapi itulah kita pula, negara kita berada pada fasa selepas pilihan raya, bukan kerajaan keadaan demikian. Ya. Kita ambil alih kerajaan, betul-betul ambil alih dia terus kau. Ya. Sehingga COVID tu, kalau tak ada COVID 4 kali. Dalam situasi begitu kita duga menandai keyakinan kita bahawa menangan bila kita bekerja untuk Islam, kita menang tu. Bila kita bekerja, maka kita tak boleh kita sayang keluar pada PAS. Itu pelik. Ya. Manusia ni kadang-kadang pelik. Sebab tu orang tua tu kata gila ni ada 99 jenis. Ya. Situasi cabar. Alhamdulillah. Peranan kita tak nak orang Islam ni jadi masalah, tak boleh bersatu, di mana-mana pun berperang, bermusuh. Ya. Sebab itu bila kita lihat penyatuan dalam Islam, penyatuan bukan fizikal. Ya. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubikum walakinna Allah allafa bainahum. Kamu kumpul untuk hati habis berjuta. Allah kata kamu tak mungkin boleh satu, tapi yang menyatukan kita ialah daripada kaca, tengok
mata Muhammad. Pasal apa dulu kami bersatu sebelum ada Muhammad. Bila Muhammad lahir, dia bawa ajaran baru, kami pecah. Itu Islam melihat perpaduan konteks apa matlamat perpaduan. Untuk sama syirik pada Allah semua, sama-sama sama-sama konteks pemikiran, perspektif perpaduan yang kan. Sebab itu bila Nabi Nuh AS iman pada kata wahai Nuh, sebab keturunan dilihat dalam konteks bukan akidah. Sebab itu kita bersatu. Yang bersatu ialah bersatu atas wa ta'awun al birri wa taqwa. Ini garis panduan. Persepsi, perspektif perpaduan. Bukan namakan perpaduan kalau kita satu dalam durhaka pada itu tak dipanggil. Satu dalam mungkar bawa apa ya Allah. Walaupun itu dilihat secara fizikal nampak bersatu, hakikat sebenar Islam tak iktiraf perpaduan. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab itu kalau kita lihat perspektif ini tentu berbeza dengan apa yang kita Islam mana. Tak. Ya. Perpecahan dalam konteks kerangka fizikal dia berlaku seluruh dunia. Ada satu-satu yang perpaduan unggul. Mesti ada. Sebab itu kata, kalau kamu kumpul harta benda tu bukan garis Subhanahu wa ta'ala. Bukan gagasan kita. Ya. Sebab tu perang sejak dulu. Ya. Pernah tak Melayu bersatu tak perang? Tak pernah. Tak ada. Kalau tak nama persahabatan, usung kospik 3 orang. Ya. Ya. Sebab tu kena. Orang Melayu ada satu istilah dia, kalau tidak dipecahkan ruyung, masa akan dapat sagu. Kalau dapat sagu, memang ruyung dia. Sagu pun tak kenal. Sagu. Ya. Kalau tidak akan dapat papannya. Ya. Sebab itu ini ialah benda pada paham. Sebab itu kita lihat gagasan Islam pada kacamata Islam lah tak sama benda, termasuk ni. Nilai Islam lain dengan nilai ya. Islam nilai perpaduan ialah mulia. Kenapa? Nilai baik perempuan atas akan melahirkan semua natijah yang baik. Sebab tu digarap apa dia? Kalau akan baik, akan kalau baik akidahnya, sistem politiknya, sistem ekonominya, pendidikannya, undang-undangnya, kehakimannya, perpaduannya. Masalah sistem sosial ekonominya. Sebab itu kita lihat dalam komunisme apa? Ya, komunisme ada pandangan, ada Marx, ada Lenin. Ya. Komunis walaupun dua-dua Cina
Kan itu gagasan ini bukan makna Islam berkuat, tapi penyatuan asas ini, core ni mesti ada di situ. Kita kenapa Nabi bukan orang Islam dulu di Madinah? Tak penting kau bukan Islam, tak penting. Nabi dulu sahabat Muhajir dengan Ansar, menyatukan Aus dan Khazraj, ni semua kategori Islam. Sebab muafakat nasional bukan menolak parti-parti, bukan menolak China, India, Iban, Kadazan, bukan. Satu masa ya, asasnya trust yang berjaya menarik kekuatan yang lain. Macam kita sebutlah, besi ni kena berani baru boleh tarik besi lain. Kalau besi penakut, ya, sebab tu mesti besi berani. Kalau besi berani, takkan besi tak berani. bila kita semua besi lain, tak, ya. Sebab tu asas ini kita bina. Biasa kita dengar Tunggu Presiden bila kita PAS nasional, dan PAS juga tidak dengan muafakat nasional. Jadi Pak Kuala Lumpur umat kita Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ini prinsip dia, ya. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad, ayat kul ya ahlal kitab ta'ala, ahli kitab Yahudi, Nasrani, ahli kitab, mari duduk bersama ila kalimat sama antara kami dengan kami. Apa kalimah yang sama antara kita, ya? Ahli kitab mengaku, kita juga mengaku. Ada ini kalimat antara kami dengan kamu. Tapi ada prinsip Islam tak boleh kompromi. Apa dia? La nusyrika bihi syai'an. Jangan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil makhluk sebagai Tuhan yang lain selain daripada Allah. Prinsip. Ya. Islam tak masuk Islam. Ya. Sebab tu Nabi tak pernah paksa pun. Ya. Tetapi kita harus faham bahawa prinsip itu kita Islam. Sebab ini asas. Kalau asasnya punah, akan punah semua. Tuan-tuan, kita puasa dapat pahala ni kan akidah kita betul. Kalau akidah kita syirik, na'udzubillah, pahala ke apa ibadah pun, puasa ke sedekah derma langsung tak ada nilai. Ya, dia ada itu kerana akidah kita betul. Maka sebab itu Islam tak boleh kompromi dan ke prinsip itu. Kita minta maaf dan mereka pun faham. Ya. Prinsip, ada orang tanya, kenapa Islam tak boleh orang bukan Islam masuk ke Mekah? Menganggap itu tak adil masuk ke Madinah. Tuan-tuan, saya tempat tuan-tuan, walaupun tuan ya, tempat penghormatan bagi agama itu prinsip, dan kita lihat bahawa tidak pernah mengganggu. Sebab itu gagasan ini bila Nabi ahli kitab rasanya satukan orang Islam, tetapi musuh lihat ini ancaman. Ya. Musuh Islam melihat ini satu ancaman kepada, ya, kalau bersatu. Ini orang Yahudi di Madinah. Sedangkan Islam tak pernah menyekat pun orang Yahudi ke berniaga lah. Ya. Bahkan Nabi
ya, beli atau pinjam, sewa, ya, pedang daripada Yahudi di Madinah. Ya. Mak kita lihat Islam ya. Jadi oleh kerana itu, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahum, dua kumpulan satu sama lain damai mereka. Ini kita tahu tidak begitu baik di antara UMNO dengan Bersatu, kita faham. Bukan sebab sejarah saja, tapi beberapa isu. Dan isu tu yang berbawa dalam gagasan, ya, undang-undang dan peraturan, pembentangan pindaan perlembagaan kepada rang undang-undang anti lompat parti. Pas antara parti yang pertama, ya, membawa usul supaya tak boleh mana-mana parti hendaklah kosongkan kursi. Ya, kita bawa kes, ya, yang berlaku di Kelantan, ya, sebagai contoh. Tapi mahkamah pada waktu itu menolak. Alasan mahkamah bercanggah perlembagaan persekutuan. Kerana perlembagaan membenarkan mana rakyat Malaysia untuk menyertai mana-mana persatuan dan pertubuhan yang disuka. Maknanya politik itu pertubuhan. Terpulang. Jadi salih di kelas itu mahkamah tolak. Ya. Sebab kita tahu pada masa itu lompat ni biasa orang lompat ke pembangkang kerajaan. Jarang orang lompat daripada kerajaan lompat keluar, tu pelik lah. Ya, biasa lompat ke dalam. Ya. Pada mereka pada sebab sebagainya. Tapi kita alasan canggah dengan perlembagaan. Undang-undang yang sama ada di undang-undang. Serah ada undang-undang. Mana-mana yang orang lompat parti hendaklah kosong. Tak pernah bawa kes ke. Tapi parti kita bawa ke mahkamah dan buat keputusan tolak. Bermakna apa dia? Dia perlembagaan dulu. Sebelum datangnya rang undang-undang ialah tentang sesuatu pindaan perlembagaan. Maka kita bawa pindaan perlembagaan. Benarkan menang satu parti melompat. Istilahnya masalah banyak perkara yang kita masuk lompat kita lompat, kan tuan-tuan berpayah. Dia daripada parti, dia menang atas parti A, lepas dia menang dia keluar pada parti A masuk mana-mana parti lain. Tapi kalau dia daripada bebas, lepas menang macam kan lompat ke parti lain, apakah dia dianggap lompat parti? Satu. Yang kedua, bagaimana yang bebas-bebas belaka ni bentuk satu parti, calon bebas menang semua, dia pun buat parti baru daripada asal, sekarang jadi parti ya, atau kipah semua ya. Jadi banyak. Kalau dia dipecat oleh parti, kalau dia itu senang. Kenapa pecat? Macam-macam sebab. Mungkin disiplin, mungkin kerana bos tengok macam nak lawan.
lah pada dia, sebab ataupun benda bercanggah ini berlaku macam dibawa di Tan Sri Muhyiddin. Dia kata dia menegur besar melibatkan, maka ditegur, dibuat ikut undang ni dia kena kosong kursi. Nyanyilah dia. Jadi yang ini orang pada hari Isnin pindaan perlembagaan, saya fikir tak ada orang, kita pun menyokong lepas lah Perak kalau tuan-tuan ingat dulu, ya, dan kita memang walaupun tak ada lepas lama setiap calon bertanding dalam satu parti, menang lompat parti, wajib mengusungkan kursi tersebut. Maka haramlah gajinya, pendapatannya dan segalanya. Ya, dan ini kita dah dalam parti. Ya. Macam Ustaz Zahar tak apalah, sebab dia tak menang jadi tak ada risiko. Ya. Memang ya, sebab tu kita doa dalam perjuangan Islam, ya, doa sungguh-sungguh. Dan saya tak bimbang pimpinan ni lebih hebat pada orang bawah, ya. Balaan, siapakah di kalangan manusia Rasulullah yang paling hebat diuji oleh al-anbiya, malalu fal amsal, bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, saya pelik Ustaz, kami di bawah tak ada apa-apa, atas pula macam-macam berlaku. Saya kata memanglah bawah kalau keluar pun, ya. Marah dia. Dia kata, tapi datang daripada atas. Sebab tu Nabi SAW sedang awal pagi sedekah naik menahan bala yang pun pada kita hari tersebut, ya. Kalau boleh pagi di masjid tu bawa duit lah, bawa duit sedekah masuk tabung ke, ataupun di rumah kita ada satu tabung, ya, tabung, kita kadang kita rumah kita ada tabung, pagi-pagi masuk tabung tu, tapi petang jangan ambil balik. Kalau tabung jadi tak sebut apa yang untuk satu parti, tak ada satu mana kita ubah. Saya kata, ada orang tanya Muafakat Nasional hidup ke mana, kata ya tidak mati. Kan dalam untuk tuan-tuan tahu tak? Dalam tulis surat resmi Presiden besar Tan Sri Muhyiddin, tengok macam mana, ya. Jadi tunggu, kata tu
Ni yang ketiga, setuju dia sebagai Perdana Menteri sejarah. Orang tua Boston selalu cerita itu tanda orang muda. Dia suka nostalgia lama-lama. Nak sebut demikian. Dia kata kami tak boleh tengok. Macam PAS tak boleh tengok PAN lah. Dia kata PAS boleh tengok. Yang Bersatu dah keluar pada Pakatan Harapan. Tuan-tuan, mereka dah korban besar. Jawatan keluar. Bila kita dan sebagainya keluar daripada PS bersama kita, sehingga kita jadi sebagai kerajaan. No, kerajaan. Setelah kita di kerajaan, tiba-tiba kita nak mana? Nilai persahabatan. Berbeza dengan PAN sekarang. Alih. Ada orang tanya, PAN keluar daripada PS macam mana? Ahlan was mengalu-alukan. Tak ada masalah. Ya. Kata saya boleh tengok jalan raya. Tapi prinsipnya bahawa bagi kita Islam ni payah benar. Di mana-mana saya di musuh. Ya. Sebab tu waktu kita banner nasional, respon di Asia Barat sangat positif. Hingga mereka banding. Palestin berpuluh tahun berperang sampai Malaysia 60 tahun sekarang berdamai. Dan memang kita akui. Ya. Cuma bagi kita, tapi kita tak terima bersatu akan terus tak akan join dengan PS. Confirm lah sebab dia dah keluar. Kalau akan bentuk satu kumpulan lain, tak akan jadi juga 30% cukup kan? Kita kata bersatu tak ada kekuatan, tak bersatu dia melakukan berapa kursi. Tetapi keseluruhan membangkang di Johor dan Melaka ternyata ramai Barisan Nasional dia menang, tapi bukan majoriti. Dia jumlah keseluruhan pengundi pembangkang lebih tinggi, tapi kita lantara itu kita harus ada penyatuan mestilah penyatuan menyeluruh, bukan tempat-tempat tertentu. Minda sama kata dia, tapi dia terganggu nak bersatu. Dia kata tak apa, lawan dia berat. Mereka kata perlawanan persahabatan. Saya beritahu dalam politik tak ada perlawanan persahabatan.
PAS cuma mestilah kita harus letakkan garis PAS. PAS gagasan kita jelas. Sekarang bagaimana? Sebagaimana sebenarnya PAS mesti bina. Bila kita ada dukungan ahli yang kuat, bila kita tak banyak cawangan, kekuatan kita itu payah. Kita tak mau kita join mana-mana pembentukan muafakat, akhirnya kita beban pada rakan kita. Boleh. Saja PAS kita mesti kekuatan kita. InsyaAllah titik wangsa kita menang dalam Piala 15. InsyaAllah. Ya. Boleh. Boleh tak? Mesti ada target nak sampai kemenangan. Ya. Kalau nak menang saja, semangat nak menang, kita tak buat, atau kerja saja. Ya. Mesti ada strategi mana untuk menang dalam pilihan raya. Ya. Perjuangan Islam, perjuangan Pahabawa ni tak apa, di mana-mana pun kita buat kerja, tolong orang susah, tak pernah bertanding pun. Itu tanggungjawab kita sebagai tanggungjawab Islam, sebagai parti Islam. Kita buat, tapi dalam konteks parti. Mesti ada KPI-nya, mesti ada sasaran nak capainya. Apa kerja untuk capai sasaran tersebut. Contoh DAP. DAP ni saya tengok usrah tak ada. Yang tak ada usrah, Tamrin. Presiden Lim Kit Siang bertanding di pembakar. Provinsi Undi menang untuk bawa syarat ready. Boleh? Tak berapa yakin. Saya nak tengok. Ya. Sebab menang hanya di kalangan kita. Sebab tu ini tak sah sangat kita. Sebab strategi cakap pimpinan, timbalan, kadang-kadang dukung keputusan parti, itu je. Ada benda tak boleh beritahu. Kita tengok mak kita menangis, tengok merah mata menangis. Mak menangis, kata mak dah apa masuk. Padahal dia baru balangan. Bahkan minta balas. Ya, kita tak tahu bila masa dia tak puasa. Orang perempuan bulan bukan ada musuh. Boleh puasa, tak tahu. Ya. Sekarang tak, sekarang tahu. Makan. Kita balik-balik pejabat tu, tengah makan, selera pula tu. Pelawak pula tu, makan bang. Kata, wow. Ya. Kamu ingat kamu seorang uzur? Aku pun uzur juga. Makna prinsip memang syarak dalam kawan Yahudi berapa? Khaybar, bukan Khaybar. Tuan-tuan tahu tak oleh Nabi siap musuh sedang bersiap, kita kena bersedia. Sahabat pun bersiap. Memang sahabat sentiasa bersedia. Okey, bertolak. Nabi bertolak ke mana? Bertolak ke selatan Madinah. Sahabat ikut tak tahu. Nak pergi mana tak tahu. Oh, tak tahu. Sahabat Abu Bakar akan nak mana? Tahu.
tolak kesatuan nanti. Lagi sampai habis letih baru berhenti rehat. Tengah malam orang akan kemah bertolak ke mana? Sebab Khaybar ni utara Madinah. Bertolak balik. Ini strategi. Apa? Saya kata, ada yang kita ikut keputusan Presiden. Sebab kalau tu kawasan, ya, kawasan tuan-tuan Suruhjaya, tim dia ditengok dalam buat keputusan. Pimpinan kena tengok satu negeri. Pimpinan dalam buat keputusan penting kena tengok satu. Ya. Ada benda yang kita contoh pernah bagi Pasir Mas. Bertanding atas tiket. Kita tahu dia waktu bai'ah mereka, aku boleh bai'ah, aku bukan lipat. Kita pun tahu. Sedangkan kursi menang. Ismail Noh menang besar tuan-tuan. Kursi parlimen kita menang, tiba-tiba kita bagi berhali. Tuan-tuan tengok. Pasal kan di pasal masa tu kita hanya boleh menyokong Ibrahim Ali, sokong kita. Okey, kalau tak bagi dia bertanding, kita kemungkinan dalam salah kita dua. Okey, bagi dia parlimen, kita menang 3-3 tu. Ya, tapi ahli bawah tak boleh bagi. Yang ke-11 atau 12, kita tukar kursi DUN di Kelantan, tukar dengan DUN di Pahang. Dia tak boleh buat. Nampak negeri, nampak Kelantan. PKR, kursi Kelantan, kursi itu ialah kursi PKR. PKR diperuntukkan katakanlah 60 kursi. Maka dia nak yang ke-60 kursi di situ. Kita kata okey, boleh tak kita tukar? Tak apa, asal cukup kota 6 kursi dong di Pahang, tukar dengan satu di Kelantan. Sebab kursi Kelantan, kursi kita boleh. Ya, kita beritahu, saya masa pasal ini arti kita tak bertanding di kursi. Mula-mula pikir, ya, tapi ya, tak boleh kita kursi kita cover baju saya. Mana boleh? Ya, tak boleh. Dia tak nak pakai. Okey. Tak puas hati, marahlah sebab kita dah buat 5 tahun buat kerja. Benar kalau cek tak kerja pun. Tapi biar tak puas hati, akhir keluar pada parti bertanding. Bila bertanding calon bebas, memanglah dia Fauzi. Tak akan menang. Yelah pada adat tak menang lah calon. Tak. Yang bergolong ialah dog. Sebagai kali DAP. Sebab tu bagi kita ada perkara yang saya boleh tahu, ada perkara yang saya tak boleh tahu. Ya, tapi kita ya, belting jalan. Jangan takut mana boleh.
dalam persekutuan ni potensi terbesar. Strategi. InsyaAllah ada di dalam perjuangan Islam. Ini orang semua akui di mana-mana pun. Alif bekerja dengan ikhlas. UMNO puji Alif PAS memang. Kita tak nak dia akan menang. Ya. Dia kata pasal apa tak bertanding? Sekarang bertanding. Payah. Mekat setengah. Saya nak keluar dia tanya. Jadi makcik ni dacing ke Ustaz ya? Saya kata iyalah. Oh tak boleh Ustaz, tak boleh. Tak boleh lagi tuan-tuan. Duduk semula saya. Duduk lebih. Kita buat kerja. Alhamdulillah. Pasal apa? Arahan pati. Kekuatan yang ada. Yang sedang diuji oleh Allah. Sahabat-sahabat kita sedang Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian macam-macam. Kita bangga dengan Islam, dasar yang kita bawa. Alam manusia, alam sungai. Cuma alam jin yang sebaik tak jaga. Karbon berlaku macam bagaimana kontrol punca-punca sumber air kita, banyak benda ya. Tapi okeylah, taklah komen sangat kan. Yalah, bila lagi nak angkat diri kan. Biarlah kita pada tiga makan ni kadang-kadang tak lupa kita. Bila lagi kita kena demonstrasi. Jadi saya sini nak tanya sikit. Di wilayah ni ada tak lojnah alam sekitar? Ada kan? Ada. Alhamdulillah. Ada. Sebab tu saya tanya. Ada. Supaya kita bukan nak backup politik, bukan. Nak backup lah. Ahli PAS patutnya dominasi kebersihan mitigasi segala apa yang berlaku. Alhamdulillah banyak bila berlaku bencana ni dunia. Shop beritahu dia, tukar steering saja, jangan cek yang lain. Letak kereta, cek semua, cek semua kereta lain. Setting rosak, ini rosak, apa semua. Memang dah tu. Jadi kok suka dia nak. Akhir baik. Dulu sebab baik ni dia tunggu datangkan itu. Ya, itu sejarah dia.
Ya. Dulu, sekarang tak. Durian sepanjang masa ada. Buah sepanjang masa. Pasal di sini masak, di sini sedang putih, di sini tak menentu. Melakukan mitigasi supaya bukan nak melambatkan mati, sakit mati. Ya. Itu ikhtiar kita. Jadi kita nak begitu. Kekuatan kita hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita rasa akhir sekali yang ya, kita kekuatan ya, tanyalah khabar sahabat. Malam ni dah Allah. Tapi makan denak ni kalau mati jadi ini sebagai modal lah. Wah, mak saya baru meninggal dunia, saya sebagai wakaf dia, insya-Allah. Ya. InsyaAllah bekerja Allah rapat kita disebut oleh pengurusi tadi akhir beberapa arahan presiden. Maka untuk itu saya dengar ini dengan alfa bismillahirrahmanirrahim pelajaran siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Kau apa dah? Tak tengok jam. Jazakumullah khairan jazaa kepada Ustaz Ibrahim Toman atas ucapan dan juga penjelasan pada tadi. Tunjukkan dia bila dia akan bukan sekali. Jadi untuk makluman semua, saya ingin bercerita sedikit apa yang dimaksud dengan padu. Padu ni singkatan daripada apa? Okay, padu ni adalah pembangunan darul ummah. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang ada pada malam ini dan juga untuk Seri sendiri, mantan Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan juga adalah YDP PAS kawasan Titiwangsa suatu ketika dahulu, dan daripada tahun 2010 kita bermula dengan dibangunkan dengan keringat dan dana usaha daripada mantan YDP selepas daripada Ustaz Tuan Haji Makno, iaitu Allahyarham Ustaz Abdullah Abdul Wahab. Saya yakin dan percaya semua sahabat-sahabat di wilayah persekutuan tahu bahawasanya Dewan Mesyuarat Ustaz Abdullah bin Abdul Wahab yang ada kat belakang tu, adalah inisiatif PAS kawasan untuk memperingati keringat dan pengorbanan daripada Ustaz Abdullah selaku YDP pada ketika itu. Bagi membawa mesej penceritaan yang lebih menarik, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan memberi perhatian kepada 3 video hasil inisiatif Lajnah Penerangan PAS kawasan Titiwangsa bagi kita semua memahami apa sebenarnya hasrat di sebalik projek pembangunan Darul Ummah singkatannya PADU. Dengan segala hormatnya, saya silakan persembahan video. Sound. Okey. Boleh. Sekejap, sabar.
Tuan-tuan yang dihormati sekalian, lihatlah sekeliling kita, inilah suasana di perkara Darul. Ini di bahagian luar dan ini di dalam. Nampaknya Allah dengan juta membangunkan tempat ini sebagai kompleks pendidikan. Allah inilah tempat masyarakat kita, anak-anak kita, remaja kita dengan adanya sekolah, tahfiz dan juga dengan nilai M3 juta. Jadi kami meraih tuan-tuan sekalian di bulan tahun yang penuh keberkatan, sama-sama menyumbang bagi kita membangunkan kompleks yang kita insya-Allah ialah tinggal bersama kita. Saya mengajak lagi untuk kita sambung mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan banyak bernyumbang, bersedekah dan berinfak berbanding daripada bulan. Sampai kita berapa sekarang 12 tahun kita bangunkan lah kan. Dan sekolah kita insya-Allah kalau dapat apa kata bertempatkan di sini daripada sekarang ni kita menyewa dekat Raim dah sampai masa kita bangun dah ada beberapa tanah pun dah ada. Bukan sampai 3 tingkat lah. Aktiviti kita pendidik dia sampai kita punya kewajikan. Yang sekarang ni memang belajar berjalan pun berjalan. Tapi sekarang ni jadi kecil lah. Mengikut kemampuan yang ada. Tapi yang benar bersama-sama kita apa orang kata pendidikan dan juga orang kata mereka awal anak-anak pendidikan Islam dan sebagainya ini penting lah. Masyarakat kena sambut. Jangan tunggu masa je apa orang kata projek pembangunan Darul Ummah singkatan Padu Ibrahim projek pembangunan Darul Ummah singkatannya Rayu kepada semua masyarakat, ahli masyarakat terutamanya yang berada di wilayah persekutuan dan juga di Parlimen Tituangsa khususnya untuk bersama-sama kami kan projek pembangunan Darul Ummah ini padu insya-Allah menjadi merujuk tanda kita di wilayah persekutuan ini setidaknya sama naik sama tinggi bersama dengan negeri-negeri lain yang lagi segi sudut untuk mendirikan kompleks pendidikan dakwah dan kebajikan ni agak lebih advance daripada wilayah. Tapi dari sekarang kita insya-Allah wilayah jangan ketinggalan. Jadi kita wujudkan satu dulu di Titiwangsa ini, satu kompleks bersepadu yang di dalamnya aktiviti tarbiyah, pendidikan, kebajikan, dakwah dapat diwujudkan. InsyaAllah menjadi perwujud tanda awal sehingga tumbuhnya pula di parlimen yang lain. Jadi saya sekali lagi menyeru kepada warga masyarakat sekalian untuk sama-sama menyumbang kepada projek pembangunan Darul Ummah Padu. InsyaAllah. Saya Ustaz Surizal bin Abdul Rahim selaku Mudir bukan dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk membantukan bina sekolah anak-anak kami di Syiar Ummah ini, yang mana sekolah Syiar Ummah kan pada tahun 1992
usianya dah mencecah 30 tahun. Dan kami menyewa di sini selama 20 tahun yang lalu sehingga hari ini, yang mana kosnya sekarang ini semakin meningkat. Dan pelajar yang berada di sekolah kami ini adalah seramai pada 107, terdiri daripada 23 orang tenaga sebagai pembantu di sekolah kami ini. Dan kami untuk menguruskan sekolah ini sebulan mencecah sehingga RM80,000 sebulan. Oleh itu kami mengharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan dapat mengulurkan sumbangan harta kita ke arah perkara yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersedekah kita ini untuk menghidup institusi pendidikan yang berada di kawasan Titi Wangsa ini. Jadi sekarang itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak sahabat dah diedarkan infak dana pembangunan padu ya. Zaman